Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Baik penonton dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Pastikan anda tidak menjadi mangsa penipuan tawaran skim pelaburan yang tidak wujud di media sosial. Pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu nombor akaun dan nombor telefon yang diterima di pautan melalui semakmul.rmp.gov.my sebelum anda membuat apa-apa transaksi secara dalam talian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan sahih edisi Selasa 2 Januari 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen sahih. Benarkah aksi menari di KL Base adalah tapak yang sebelum ini milik PDRM? Tapak bukan lagi milik pihak PDRM. Rakaman tular memaparkan aksi menari beberapa individu di sebuah hanggar berlatar belakangkan tulisan Polis Juraja Malaysia PDRM baru-baru ini adalah program Rock the World 2023 yang diadakan pada 16 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, konsert itu berlangsung di tapak pangkalan Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM yang telah lama dan sudah ditutup. Katanya tapak itu juga telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemaju. Ami Hizam berkata, pihaknya telah menerima pemakluman dan lesen telah dikeluarkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Sambungan itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung video tular berkenaan. Ini pula adalah pesanan daripada pihak tabung haji berkenaan peringatan buat semua. Pastikan anda klik hanya pada link yang dipercayai sahaja. Bagi pautan yang mencurigakan, mohon jangan klik pada pautan tersebut. Sebagai contoh, poster yang kami paparkan ini. Untuk makluman, pihak tabung haji tidak pernah terlibat dan tiada kaitan dengan apa-apa aktiviti pelaburan yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Mohon anda mendapatkan maklumat berkenaan tabung haji hanya melalui saluran media rasmi tabung haji sahaja. Seterusnya, apa yang anda perlu tahu adalah pihak AKPK tidak mempunyai ejen dan tiada caj dikenakan. Contoh situasi seperti dalam poster ini, individu yang tidak dikenali menyamar sebagai pihak AKPK dengan menawarkan penstrukturan semula pinjaman dengan meminta upah sebanyak 10% sahaja daripada jumlah pinjaman anda. Apa yang perlu anda lakukan sekiranya berdepan situasi ini? Jadilah seperti kartun kucing ini. Dalam poster ini, dengan menjawab kepada skamer, anda adalah penipu kerana pihak AKPK tidak pernah melantik sebarang ejen atau pihak ketiga untuk memberikan perkhidmatan dan layari laman sesawang www.akpk.org.my untuk sebarang maklumat sahih berkaitan AKPK. Elakkan menggunakan maklumat peribadi anda sebagai kata laluan. Risiko kecurian data adalah tinggi. Jika perlu, ubah kepada kata laluan yang lebih selamat. Pastikan anda sentiasa perbaharui perisian keselamatan internet anda agar tidak menjadi mangsa skamer. Untuk mendapatkan tip keselamatan siber, layari laman sesawang www.pdp.gov.my. Mesti kena bayar mahal kalau nak guna sistem padu nanti. Betul ke? Untuk makluman, pendaftaran baharu, pengemaskinian dan semakan di sistem padu adalah percuma. Tiada apa-apa caj yang dikenakan. Ingat, sentiasa berwaspada dengan skim penipuan atau scam yang menyebarkan maklumat tidak benar berkaitan padu di laman media sosial. Untuk maklumat lanjut berkaitan padu, anda boleh ke portal rasmi padu di www.ekonomi.gov.my/padu. Baik penonton, seperti biasa,
Kami war-warkan kepada anda untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih. Anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Sekiranya anda inginkan kepastian, anda boleh hantar ke portal sebenarnya.my dan juga MyCheck Malaysia. Baik, untuk makluman anda juga, anda kena pastikan tidak terpedaya dengan panggilan telefon yang tidak dikenali daripada individu yang anda tidak kenali. Kerana apa? Itu adalah skamer yang cuba menyamar menjadi insan yang anda kenali untuk mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda. Pastikan anda lapor ataupun hubungi talian 997. Baik, sekarang ini kita ikuti perkongsian daripada pasukan Biar Betul berkaitan program bantuan didakwa dikelola kerajaan. Sama-sama kita saksikan. Tular di media sosial pendedahan seorang pengguna Facebook berkaitan siri program bantuan didakwa dikelola kerajaan. Antaranya, bantuan tunai warga emas, bantuan tunai tambahan penerima sumbangan tunai rahmah dan pengeluaran khas KWSP. Hantaran dipercayai dibuat pihak tertentu menerusi pesanan teks di aplikasi WhatsApp. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Penelitian mendapati terdapat pautan pada pesanan yang dihantar. Sekiranya klik, pengguna bakal dibawa ke laman sesawang pihak ketiga dan anda berisiko jadi mangsa penipuan dan kecurian data. Bagi mengelak jadi mangsa, orang ramai dinasihat tidak klik sebarangan. Jika mahu maklumat lanjut berkaitan inisiatif kerajaan, pengguna disaran hanya melayari laman sesawang rasmi. Elak buka peluang kepada sindiket penipuan. Henti sebar maklumat tidak sahih bagi mengelak lebih ramai jadi mangsa. Kepada anggota sindiket, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ingat tu ya, kepada si penyebar berita palsu, nantikan hukuman undang-undang yang akan diambil ke atas diri anda. Dan juga kepada penonton, kami nasihatkan sekali lagi supaya anda tidak terlibat dengan apa-apa skim pelaburan yang mencurigakan. Pasti anda tertarik dengan iklan-iklan yang ditawarkan di media sosial. Tapi ingat, itu semua hanyalah bohongan cuma yang perlu anda elak. Dan anda perlu semak di laman sesawang semakmule.rmp.gov.my. Baik, kita aktifkan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, apakah hebahan ataupun poster yang perlu kami war-warkan kepada anda untuk anda ikuti? Ayo kita mulakan dengan naratif khas pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah Padu Pangkalan Data Sosioekonomi Bersepadu bersama tetamu yang diurai yang berhormat Rafizi Ramli iaitu Menteri Ekonomi bersama dengan Tuan Moderator anda Tuan Syed Munawar Syed Mustar pada malam ini 9 malam 2 Januari 2024 Selasa di saluran TV1, siaran serentak di saluran Berita RTM, MyTV saluran 123. Juga untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh saksikan kami dengan cara muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda. Seterusnya, persiapan semasa banjir. Perlu diingat ya, jangan sesekali makan makanan mentah. Larang kanak-kanak bermain banjir. Minum air yang bersih. Jaga kebersihan diri dan kawasan sekeliling. Ketahui juga penyakit-penyakit yang mudah berjangkit semasa banjir. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Baik penonton, pastikan sahih untuk edisi Selasa 2 Januari 2024 sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok, hari Rabu pada pukul 4.30 petang di saluran TV1, siaran serentak di saluran Berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam.